Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Atira binti Alwi, 266354. Saya akan membentangkan tentang kemiskinan bandar di Malaysia. Isu kemiskinan ini seringkali dikaitkan dengan kehidupan di desa yang terpinggir dari arus pemodenan. Walhal, masyarakat kota juga tidak lari dengan isu yang mencengkam nasib setiap insan di negara ini. Menjadi miskin boleh membuatkan seseorang berasa tersisih daripada membuat keputusan di dalam komuniti, didiskriminasikan oleh masyarakat, hilang semangat kemasyarakatan dan menjadikan mereka lebih terdedah dengan jenayah yang ada di bandar atau di desa. Tahap kemiskinan ini menunjukkan bagaimana kekurangan kemampuan seseorang, terutamanya dari segi wang dan barangan, menyumbang kepada ketidakupayaan mereka untuk meneruskan kehidupan yang lebih menyenangkan. Kemiskinan sering digambarkan sebagai fenomena kekurangan atau ketidakstabilan pendapatan isi rumah yang tidak mencukupi atau lengkap kepada isi rumah tersebut. Hal ini demikian kerana pembangunan pesat yang berlaku di negara, jumlah penduduk Malaysia kini tinggal di bandar 76.61% penduduk yang menetap di bandar. Malaysia kini merupakan salah satu negara paling urbanisasi di Asia Timur, hanya mengikuti Korea Selatan, Jepun dan Singapura. Malaysia juga merupakan antara negara yang paling maju di dunia dari segi pembangunan bandar. Menurut kajian yang dilakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), penduduk bandar Malaysia masih bertambah. Bermula dengan 62% pada tahun 2000, penduduk bandar di negara ini dijangka meningkat lebih banyak lagi. Menurut Bancian Jabatan Perangkaan Malaysia 2020, di seluruh negara, kadar pembandaran adalah 76.6% pada 2020. Ia dijangka meningkat sebanyak 88% menjelang 2050. Secara umumnya, kemiskinan boleh ditarifkan oleh Charles Booth sebagai seseorang yang hidup susah dalam keadaan yang susah untuk memenuhi keperluan hidup yang mencukupi. Definisi ini jelas menunjukkan hubungan antara kemiskinan dan ketidakmampuan dalam memenuhi keperluan yang minimum bagi mengekalkan kecekapan fizikal atau bagi memenuhi keperluan asas. Kemiskinan bandar juga boleh ditarifkan sebagai wujudnya golongan yang tidak berkemampuan dalam memenuhi keperluan hidup di bandar yang lebih maju dengan taraf hidup yang lebih tinggi. Keperluan asas di bandar dan di desa umumnya adalah sama. Namun, perbezaan ini dapat dilihat dari segi penggunaan infrastruktur di bandar yang memerlukan penduduknya terpaksa berbelanja dengan lebih banyak berbanding di luar bandar. Di Malaysia, pengukuran kemiskinan adalah berasaskan kepada pendapatan garis kemiskinan PJK yang dibahagikan kepada dua, iaitu PJK makanan yang mengambil kira pemakanan seimbang dan PJK bukan makanan, iaitu pakaian, perumahan, pengangkutan dan perbelanjaan lain. Kedua-dua kayu ukur ini menjadi elemen yang penting dalam menentukan status kemiskinan di negara kita. Isu kemiskinan adalah satu statistik yang mengukur kadar kemiskinan. Sebuah isi rumah dikira miskin sekiranya pendapatan mereka di bawah pendapatan garis kemiskinan. PJK ditentukan berdasarkan kos keperluan asas yang meliputi 3 komponen, iaitu makanan, bukan makanan dan ciri-ciri rumah itu sendiri. Nilai PJK ini dikemaskini setiap tahun berdasarkan indeks harga pengguna, iaitu CPI. Ukuran ini penting untuk kerajaan dan bukan kerajaan NGO memberi bantuan Baitulmal secara tersasar. Nilai PJK ini sangat mudah dipengaruhi oleh pasaran harga barang di Malaysia. Sekitar Jun 2021, kerajaan melalui
Jabatan Perangkaan Malaysia menggunakan satu garis kemiskinan yang baru bagi menilai sesebuah keluarga. Garis kemiskinan yang lama ialah RM980 serumah dinaikkan kepada RM2,208 Malaysia sebulan untuk satu rumah. Melihat kepada realiti sekarang ini, jika seseorang itu berpendapatan antara RM1,000 hingga RM1,500 masih lagi di garis kemiskinan, khususnya yang tinggal di bandar. Melalui penetapan garis kemiskinan yang baru dengan menaikkan garis kemiskinan kepada nilai harga RM2,208 ini, lebih ramai sebenarnya masyarakat akan dikategorikan sebagai golongan miskin. Kumpulan pendapatan di Malaysia terbahagi kepada 3 kelas. Pertama adalah kumpulan rendah iaitu B40. Kumpulan pertengahan ini dikenali sebagai M40 dan T20 merupakan kumpulan tinggi. Istilah ketiga-tiga kelas ini merangkumi peratus populasi negara di mana 40% rendah, 40% pertengahan dan 20% tinggi. B40 memiliki pendapatan isi rumah yang rendah 40%. M40 kumpulan pertengahan 40%, manakala T20 adalah kumpulan pendapatan isi rumah tinggi 20%. Purata isi rumah bagi B40 adalah lebih kurang RM3,000, manakala M40 pula lebih kurang RM6,000 dan T20 adalah lebih kurang RM13,000. Istilah B40 dan M40 dan juga T20 adalah kategori untuk kerajaan menentukan sesebuah keluarga ini berada di tahap mana dalam kalangan masyarakat. Ini juga salah satu cara kerajaan mengenal pasti program-program dan polisi-polisi yang lebih terarah untuk membantu segenap lapisan masyarakat. Antara faktor kemiskinan bandar adalah yang pertama disebabkan oleh tidak merebut peluang pekerjaan dan ekonomi yang ditawarkan oleh kerajaan. Yang kedua adalah peluang ekonomi yang terhad dan sikap majikan mengupah pekerja warga asing yang menyebabkan pekerja tempatan tersisih dan hidup dalam kesempitan. Peningkatan kos sara hidup juga menyebabkan penduduk terpaksa melalui kos sara hidup yang tinggi di bandar bagi memenuhi keperluan asas seperti pakaian, pendidikan, tempat tinggal, pengangkutan, kesihatan dan sebagainya. Hal ini disebabkan kerana pendapatan yang diperolehi oleh mereka tidak selari atau seimbang dengan perbelanjaan mereka yang disebabkan kos sara hidup di bandar adalah tinggi. Seterusnya adalah kelemahan sistem pengangkutan. Komponen besar penyediaan infrastruktur di bandar adalah untuk memenuhi permintaan yang mengalir dari pengguna ke pengguna dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Antaranya adalah untuk menghubungkan orang ramai ke tempat kerja, ke pusat perkhidmatan, sekolah dan universiti, pusat beli belah dan sebagainya. Penyediaan beberapa bentuk pengangkutan membolehkan masyarakat memilih pengangkutan lebih mesra pengguna, selamat, selesa dan jimat kos. Kesan kemiskinan menyebabkan peningkatan perbelanjaan kerajaan. Akibat daripada penularan wabak COVID-19, munculnya golongan miskin baharu atau golongan miskin berbeza. Kajian Bank Dunia pada tahun lalu menunjukkan kumpulan miskin baharu iaitu golongan yang terdahulunya dalam kategori bukan miskin kini jatuh miskin akibat krisis. Kesan lain yang dapat dilihat dalam penduduk berpendapatan rendah adalah di mana kekurangan kemudahan perumahan yang mampu dimiliki merupakan halangan yang mencabar untuk diatasi.
Orang yang berpendapatan rendah amat menggemari kehidupan setinggan. Akibatnya, majoriti rakyat terpaksa hidup di kawasan setinggan. Ini mengakibatkan pembinaan kediaman setinggan yang menyalahi undang-undang. Seterusnya adalah dari segi kesan dari segi pendidikan pula, ialah anak-anak golongan yang miskin bandar ini akan tercicir daripada mendapat pendidikan yang sempurna. Kebanyakan mereka terpaksa berhenti. Tindakan yang proaktif dan positif sepatutnya dilakukan bagi memperkasa miskin bandar di negara kita. Seruan untuk perubahan harus dinyatakan selepas menilai taraf hidup semasa golongan miskin bandar dan menganalisis potensi, bahaya dan implikasi yang mereka hadapi. Saya percaya dengan isu kemiskinan bandar ini adalah lebih kepada kewajipan sosial kerajaan. Pertama adalah kurangkan pekerja asing. Monopoli kerja dari warga asing seharusnya dikawal rapi dari pihak berkuasa. Yang kedua adalah bantuan subsidi keperluan asas. Kerajaan perlu meluaskan bantuan subsidi ini di bandar juga kerana masih terdapat golongan B40 iaitu golongan yang berpendapatan rendah yang tinggal di bandar. Sehingga kini kos untuk membeli banyak keperluan penting terutamanya bahan mentah, sayur-sayuran dan barangan runcit tidak berkurangan tetapi terus meningkat, memberikan kesukaran kepada individu berpendapatan rendah yang tinggal di bandar khususnya. Seterusnya adalah kerajaan perlu memperbanyakkan lagi pembinaan rumah kos rendah. Dengan rumah mampu milik membolehkan setiap keluarga mampu memiliki rumah sendiri. Rumah-rumah setinggan pula perlu dipantau dan ditempatkan semula di kawasan yang lebih selamat dan selesa bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Dan tidak dinafikan juga tahap pendidikan pada masa kini amat diiktiraf. Kesimpulannya adalah kemiskinan merupakan isu sosial yang mesti ditangani oleh semua pihak. Ini berikutan ianya merupakan satu kewajipan sosial yang perlu dipenuhi oleh semua pihak. Kemiskinan adalah isu berat yang berkait rapat dengan isu-isu lain yang dinyatakan di atas. Sekiranya isu mengukur kemiskinan daripada pelbagai dimensi ini tidak ditangani, negara akan terus berdepan dengan masalah yang sama, iaitu gagal membantu mencapai kumpulan sasaran yang sepatutnya. Dan kita terpaksa mengharungi malapetaka lain tanpa data yang lengkap. Akibatnya, langkah asas untuk berkongsi sumber negara dengan betul adalah dengan menghapuskan atau sekurang-kurangnya menurunkan kadar kemiskinan. Isu kemiskinan ini tidak boleh dibiarkan menjadi bara api dalam keamanan negara kita. Perancangan dan prinsip dalam pertumbuhan pembangunan mesti dirancang. Mestilah mesra rakyat agar dapat menyokong pembangunan ekonomi sara diri penduduk. Kadar kemiskinan ini perlu ditangani dengan segera dalam usaha negara mencapai status negara maju. Semua pihak harus bekerjasama dalam membasmi masalah kemiskinan bandar agar kemajuan dapat dicapai dan dikongsi pelbagai lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih.